Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Selepas cubaan untuk menfitnah dan juga membina imej buruk kepada Perdana Menteri kita, kononnya kerajaan dan Perdana Menteri menyokong mengiktiraf Israel, sahabat semua, dan gagal kerana sudah pun dijawab oleh Perdana Menteri. Dan kita tahu bahwa semua itu adalah fitnah, berbau hasutan yang sengaja dilakukan oleh pemimpin-pemimpin seperti Fadli Sari, pemimpin lebay PAS ini. Bukan mereka saja, malah ada juga sebahagian daripada adun-adun atau pemimpin daripada Bersatu yang kononnya menggesa pihak SPRM untuk membuat siasatan, sedangkan mereka tidak memahami pencerahan yang dibuat oleh Perdana Menteri kita dan kemarin juga jurucakap Kerajaan Perpaduan YB Fahmi. Jadi sahabat semua, hari ini rakyat membalun kau-kau ahli parlimen PAS, iaitu Fadli, ahli parlimen Pasir Mas. Kerana mereka katakan dia hanya tahu baca tajuk tetapi tidak pun membaca intipati kenyataan secara menyeluruh. Jadi inilah yang kita boleh panggil sebagai bodoh sombong. Mungkin apa pandangan anda sahabat semua? Jadi saya ingin membawakan anda kenyataan terkini daripada pemimpin PAS ini yang cuba menyindir kerana gagal dalam fitnah dan hasutan berkaitan dengan kononnya Datuk Seri Ikhtiar ataupun iktiraf Israel. Hari ini mereka pula menggunakan isu apa? Isu keselawatan Perdana Menteri, kerana kononnya syarikat swasta yang menaja, syarikat swasta kononnya yang menaja kos lawatan Perdana Menteri kita. Benarkah sahabat semua? Itu adalah satu fitnah, itu adalah satu perkara ataupun berita yang sengaja dimainkan untuk memperbodohkan anda. Sahabat semua, adakah anda mau dianggap bodoh dengan pembodohan yang dibuat oleh ahli parlimen seperti ini? Berhati-hati, baca dengan teliti, fahami dengan menggunakan akal dan fikiran yang waras. Kerajaan tak lagi benar syarikat swasta taja lawatan penjawat awam. Itu antara posting daripada Fadli Sari. Namun hari ini beliau mendapat kecaman daripada rakyat. Kenapa sahabat semua? Mari kita lihat kenyataan ini dan apa yang cuba diterangkan oleh rakyat kepada Ahmad Fadli ini. Jadi Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sari memuat naik satu pautan bertajuk "Kerajaan tak lagi benar syarikat swasta taja lawatan penjawat awam". Pautan itu diperoleh daripada sebuah portal pro kepada PKR. Bersama pautan dan tangkap layar artikel yang dikongsi di Facebook, ahli parlimen Pasir Mas itu dipercayai menyindir Perdana Menteri kita. Pak Cik ini dulu baik orangnya, sempat lagi remove pautan ini, tulisnya. Ahmad Fadli membuat sindiran seperti itu selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan lawatan rasminya ke 5 buah negara dibiayai syarikat swasta yang turut mengikut program tersebut. Jadi kita kena paham sahabat semua. Kalau sebelum ini katanya mereka cuba menggunakan perkataan ditaja. Apabila Datuk Seri mengatakan dibiayai, jadi apakah maksud dibiayai itu? Ini yang saya cuba sampaikan kepada anda. Tunggu. Jadi, namun berdasarkan pautan yang disertakan, artikel itu sebenarnya menyatakan mengenai lawatan penjawat awam ke luar negara berkaitan perolehan kerja yang tidak boleh lagi dibiayai syarikat swasta. Artikel itu bukannya berkaitan dengan Perdana Menteri, tetapi penjawat-penjawat awam. Bukan mengenai lawatan kerja ke luar negara maupun lawatan dalam misi mencari pelaburan. Desember 2022, selepas memegang tampuk pemerintahan, Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat ketetapan bahawa pembiayaan lawatan penjawat awam, bukan Perdana Menteri penjawat awam ke luar negara berkaitan perolehan kerajaan tidak boleh lagi dibiayai syarikat swasta. Sebaliknya dibiayai penuh melalui obligasi kontrak. Antara tugasan luar negara yang disenaraikan pemeriksaan sebelum penerimaan PDI, ujian penilaian kilang, laporan pemantauan, mesyuarat pelaporan eksekutif, ujian penerimaan akhir, transfer title dan latihan. Jadi tugasan tersebut mestilah untuk tujuan mengesahkan status pembuatan produk, pemantauan dan perbincangan isu-isu berkaitan projek atau produk tersebut antara agensi dan kontraktor, kata perbendaharaan dalam pekeliling tersebut. Jadi ini pekeliling berkaitan dengan penjawat awam, bukan Perdana Menteri. Tapi malangnya pemimpin seperti Fadli Sari ini hanya tahu membaca tajuk, tidak pun dibaca intipatinya.
Jadi tindakan Ahmad Fadli yang hanya membaca tajuk berita, tidak memahami pekeliling dibuat kerajaan mengundang kecaman terhadapnya. Pengguna media sosial mengkritik pemimpin PAS itu dengan mempersoal tahap pendidikan beliau. Apa agaknya level education you ya? Kata seorang pembaca, dan sepenuhnya memahami. Katanya, saya baca pautan itu dan sepenuhnya memahami tujuan dan perbezaan kos lawatan untuk kerja perolehan versus kos lawatan kerja, kata pengguna FB. Dan seorang lagi, jangan risau YB, pautan tu tak dibuang seperti pautan Haraka sedia Aero 404 balas yang lain. Dan manakala di X, seorang pengguna berkata, tak bijak Fadli letak link, kan orang dah baca katanya. Bila baca baru tahu ditarik itu adalah untuk kerja perolehan. Contohnya main dev, beli senapang, nak pergi tengok produk sebelum pengantaran, kos lawatan kena masuk dalam kontrak. Bukannya lawatan kerja ataupun misi pelaburan. Bikin kantoi lah, kata Saiful. Jadi itu antara kenyataan dan juga rakyat sendiri yang menempelak. Ya, Ahmad Fadli sehari ini, sahabat-sahabat semua membuat satu posting yang menunjukkan akhirnya kedangkalan dan juga kebodohannya. Jadi tidak pasal-pasal rakyat cuci kepala beliau, diajar, disekolahkan dan sebagainya. Jadi ini yang menjadi persoalan. Benarkah kos lawatan menggunakan kapal terbang ini ditaja oleh pihak swasta? Benarkah ia dibiayai dan ditaja oleh seperti mana yang dikatakan fitnah-fitnah yang sedang digunapakai oleh pihak pembangkang hari ini? Sahabat semua, mari kita lihat satu kenyataan ini yang begitu senang untuk kita fahami. Jadi nak senang faham, pi kerja tong-tong dengan syarikat swasta. Nak senang faham, PMX pergi kerja tong-tong dengan syarikat swasta. Apa maksudnya tong-tong? Kita semua tahu maksudnya bayar sama-sama. Bukan kau pergi saya taja kamu. Bukan maksudnya seperti itu. Bukannya dibiaya ditaja seperti mana yang dituduh oleh pihak pembangkang sekarang ini. Tong-tong maksudnya apa? Bayar sama-sama, sahabat-sahabat semua. Dan mereka bersetuju membayar dengan kos yang lebih besar ketimbang dengan Perdana Menteri kita. Jadi mari kita lihat kenyataan ini. Kata mereka, satu tuduhan mereka, Datuk Seri ditaja lawatan ke beberapa negara itu ditaja, dibiayai, dibayar oleh pihak swasta. Itu salah sahabat semua. Dia tidak dibayar. Untuk kos Perdana Menteri kita, kos itu masih dibayar oleh kerajaan Malaysia. Cuma ini tong-tong bersama dengan syarikat swasta. Mari kita tengok pencerahan ini. Menteri Komunikasi YB Fahmi pada semalam telah menjelaskan bahawa lawatan kerja Perdana Menteri ke 5 buah negara tidak ditanggung oleh syarikat swasta. Sebaliknya, dibiayai ataupun dibayar sendiri oleh kerajaan Malaysia. Faham? Yang tidak faham, yang katakan ini salah, saya tidak tahulah. Mungkin otak mereka sudah dicuci oleh kaki-kaki fitnah, geng-geng daripada Perikatan Nasional. Bagaimanapun masih ramai yang keliru. Sehingga ada yang menganggap apa yang diberitahu YB Fahmi bercanggah dengan apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri. Atas sebab semakin banyak persoalan dan kekeliruan, jadi saya dalam kenyataan ini, individu yang menggunakan nama Muhammad Najib berkongsi penjelasan paling mudah untuk difahami. Jadi mari kita lihat. Kami kongsikan penjelasan penuh di bawah, katanya. Oleh kerana ramai yang tak faham dengan penerangan YB Menteri dan Jason pun muat naik video, tak ada penjelasan terperinci. Sini saya terangkan, kata Muhammad Najib. Perdana Menteri kita pergi ke Mesir, Arab Saudi, Peru dan Brazil dengan sewa pesawat emas Airbus A350. Faham? Perdana Menteri atau kerajaan menyewa pesawat emas Airbus A350. Kos sewanya adalah 6.162 juta. Jadi kerajaan sewa sebuah kapal terbang dengan kos sewanya 6.116 juta. Jadi A350 ini kapasitinya besar. Jadi apa kerajaan buat ialah berkongsi dengan pihak swasta untuk naik pesawat yang sama dan juga bayar sama-sama sewa ikut PAX. Faham? Jadi maksudnya mereka naik bersama dengan Perdana Menteri dengan menggunakan satu kapal yang disewa dengan jumlahnya 6.162 juta. Jadi
naik sama-sama. Bahagian Perdana Menteri kita dibayar oleh kerajaan dan mereka yang lain ataupun pihak swasta naik dengan pesawat yang sama, tapi mereka kena bayar sewa ikut PAX. Jadi untuk kerajaan bayar sebanyak 27% atau 1.662 juta ringgit. Adakah ia dibayar ditaja oleh pihak swasta seperti mana tuduhan yang dibuat oleh lebay-lebay sektor pembangkang oleh pemimpin-pemimpin bersatu? Tidak, sahabat semua. Kerajaan bayar 27% atau dengan nilainya 1.662 juta. Jadi, untuk swasta yang bersama-sama menaiki pesawat tersebut, mereka membayar bakinya sebanyak 73% atau dalam nilai 4.5 juta ringgit. Jadi, ini adalah naik pesawat yang sama. Perdana Menteri kita dibayar kosnya oleh kerajaan dan untuk swasta mereka bayar dengan mengikut per kepala, ikut PAX, ikut PAX. Jadi mereka ramai yang pergi, jadi mereka kena bayar ramai. Ya, sebab yang pergi ini bukan satu saja. Ya, ada Petronas, ada Sapura, ada Yensong dan juga ada Proton. Jadi mereka ini ramai, jadi mereka lah yang membayar sebanyak 73%. Untuk kerajaan sebanyak 1.662 juta. Faham? Adakah ini konsepnya ditaja? Tidak, sahabat semua. Kalau ditaja, dia syarikat swasta ini akan membayar keseluruhan sepenuhnya. Tetapi ini tidak, mereka bayar sama-sama. Ya, sewa satu kapal terbang dengan nilai, dengan harga, dengan kos sewanya 6.162 juta. Pihak kerajaan bayar 1.662 juta. Pihak swasta kerana mereka ada ramai, ya, ada beberapa syarikat, mereka membayar sebanyak 73% atau 4.5 juta. Adakah ini dibiayai ataupun ditaja seperti mana yang dituduh oleh pihak pembangkang? Tidak, sahabat semua. Ya, mereka tong-tong ataupun bayar sama-sama untuk pergi, ya, pergi ke beberapa buah negara ini. Kerana apa? Kerana mau menjimatkan. Sekiranya tak guna kaedah seperti mana yang saya bacakan ini, pilihan kerajaan ada ialah guna pesawat milik kerajaan, iaitu Airbus ACJ 320. Kalau naik ACJ 320, kosnya mencecah 2.5 juta. Tapi pesawat ini kecil dan tak boleh naik berkongsi, naik sama-sama dengan delegasi daripada swasta. Jadi, dengan kaedah perkongsian pesawat tadi, kerajaan berjaya jimat hampir 1 juta ringgit berbanding ACJ 320 kalau dia naik pesawat kerajaan yang dihaskan untuk kerajaan, ya, dengan nilai 2.5 juta kosnya. Jadi, sahabat semua, kita boleh tahu bahwa gambar, ya, seperti mana yang Anda lihat gambar yang saya sertakan ini di sebelah sebelah kiri saya. Adakah? Sebelah kanan, sebelah kiri. Ya, gambar yang Anda nampak ini ialah pesawat MAS A350 yang Perdana Menteri kita guna dan pesawat ACJ 320 yang Najib Razak selalu guna untuk pergi ke merata dunia. Jadi, untuk mengingat lupa, Najib Razak dulu terkenal sebagai pengguna tegar ACJ 320 dan ACJ 319. Sampai 191 kali, jauh mengatasi yang di Pertuan Agong masa itu yang sempat naik 81 kali saja. Jadi kos keseluruhan untuk 6 bulan saja mencecah 40 juta untuk guna pesawat ini. Sebab itu, PMX pilih cara lain dengan berkongsi kapal terbang bersama delegasi swasta. Katanya, kita tong-tong. Habis itu, PMX tak guna pesawat kerajaan. Ada yang mempersoalkan daripada Perikatan Nasional. Membazirlah tersedai macam tu saja. Tidak. PMX guna aja, guna kapal itu untuk pergi ke tempat-tempat yang lebih dekat, yang delegasinya tidak ramai dan sebagainya. Contohnya pergi baru-baru ini, Datuk Seri pergi ke China baru ini menggunakan pesawat kerajaan. Mungkin delegasi swasta tak ramai, mungkin sebab jarak tak jauh. Jadi berbanding nih ya dengan Peru, Brazil dan beberapa negara yang lain. Jadi ikut kesesuaian lah ya. Ini yang diguna ataupun dilakukan oleh Perdana Menteri kita hari ini. Ikut kesesuaian. Macam pergi ke 5 buah negara ini,
ramai juga delegasi daripada pihak swasta, dan kerana itu mereka menggunakan ataupun menyewa kapal pesawat daripada MAS ini dengan kosnya 6 lebih juta. Jadi kerajaan berbincang dengan pihak swasta, kita bayar sama-sama untuk pergi. Bukan ditaja, dibayar sama-sama. Jadi kalau kita lihat jumlah penggunaan jet eksekutif kerajaan, Najib Razak pernah menggunakan sebanyak 181 kali. Yang di Pertuan Agong 89, dan setakat ini timbalan Perdana Menteri timbalan Perdana Menteri 10 kali lah. Ini zaman-zaman mereka lah. Ketika ini Perdana Menteri kita mungkin jarang menggunakan Ada juga, tapi dengan kalau pergi ke tempat yang lebih dekat dan sebagainya, dan delegasinya kecil. Kalau besar, macam nilai yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk apa? Untuk mengurangkan kos. Karena kita tahu penerbangan seperti ini sangat tinggi kosnya. Jadi bayar sama-sama untuk pergi, itu adalah satu pendekatan yang bagi saya satu pendekatan yang boleh menjimatkan kos. Sehingga hampir 1 juta sebenarnya dijimatkan untuk penerbangan ataupun siri lawatan kerja Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, ke negara-negara seperti mana yang dinyatakan selama 11 hari ini. Jadi sahabat semua, harap anda faham. Kalau ada pembangkang mengatakan ia ditajah, jelas itu adalah satu fitnah. Kalau pembangkang mengatakan penerbangan Datuk Seri dibiayai, dan apabila ditajak ataupun dibiayai ditanggung oleh pihak swasta, maka mereka mengatakan pihak swasta buat begitu kerana minta sesuatu. Ini tidak, sahabat semua. Mereka pergi bersama-sama, bayar sama-sama. Untuk bahagian kerajaan mereka bayar, walau mereka membayar dengan nilai seperti mana yang saya bacakan tadi. Jadi jangan terpedaya dengan permainan memusingkan fakta, menipu daripada geng-geng Perikatan Nasional ini, termasuklah ahli-ahli parlimen mereka, yang kita tahu mereka ini hanya tahu baca tajuk berita saja, tidak pun membaca keseluruhan intipati berita tersebut. Kepandaian mereka ini bijaksana di dalam memusingkan segala fakta. Untuk apa? Untuk membina naratif buruk, untuk membina naratif jahat kepada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini pandangan saya. Bagaimana dengan anda, sahabat semua? Anda berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Alright Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.